Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini Ustazah nak membuat pembincangan kepada latihan yang Ustazah berikan kepada awak semua sebelum ini, iaitu latihan untuk menyusun perkataan menjadi ayat jumlah fi'liyah. Okey, insyaAllah kita akan tengok balik latihan tersebut, tapi sebelum tu Ustazah nak semua orang tanda tangan dan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah, jadi Ustazah nak awak lihat semula dalam buku teks muka surat Al-Thaniyah wa Khamsun, muka surat 52 yang mana Ustazah ada minta awak buat latihan itu sebelum ini. Okey, jadi hari ini Ustazah nak bagi penerangan lah dan perbincangan kepada latihan tersebut. Jadi jom kita tengok sama-sama. Okey, kita tengok kepada soalan. Okey, soalan dia rattibil kalimati litakuna jumlatan fi'liyatan. Okey, kalau jumpa soalan macam ni, kalau dalam peperiksaan, awak jumpa perkataan rattibil kalimat. Maksudnya dia suruh awak susun. Rattibi maksudnya susun. Al-kalimat perkataan. Litakuna jumlatan fi'liyah untuk menjadikan ayat kerjaan. Fi'liyah ni ayat kerjaan. Jadi, kalau awak dengar, kalau awak jumpa soalan tu dia suruh kepada jumlatan fi'liyatan, pada jumlah fi'liyah, maksudnya ayat itu mesti bermula dengan perbuatan ataupun dengan kata kerja. Contoh, makan, tidur, main, lagi belajar, pergi, balik. Apa-apa sahaja perbuatan ataupun kata kerja mestilah duduk di hadapan ayat. Okey, jom kita lihat. Okey, tengok dalam buku awak. Ni samalah soalan ni yang ada dalam buku teks awak tu. Kita tengok soalan yang pertama. Okey, Ustazah bagi jawapan dan awak cuba fahamkan. Yang mana yang belum buat, Ustazah tahu ramai lagi yang tak buat latihan ni. Dan siapa yang nak buat, kalau jawapan yang awak beri tu salah, awak boleh betulkan jawapan dengan jawapan yang Ustazah bagi ni. Okey, jadi jom kita tengok untuk soalan yang pertama, macam mana kita nak susun menjadi ayat jumlatul fi'liyah, ayat kerjaan. Okey, yang pertama. Raja'at Aisyah ilal baiti. Okey, nampak Raja'at Aisyah ilal baiti. Okey, nampak tak dekat dalam jawapan ni Ustazah ada buat 3 kotak yang berwarna. Kotak hitam, kotak merah dan kotak biru. Awak kena faham, kalau kita nak susun ayat itu menjadi ayat kerjaan, ayat itu mesti bermula dengan perkataan kata kerja. Okey, raja'at ni maksudnya telah pulang. Telah pulang. Yang kedua, kotak warna merah ni mestilah fa'il. Okey, kalau kotak hitam ni fa'il, kata kerja. Kotak merah ni mestilah perkataan yang fa'il. Okey, fa'il ni macam mana? Fa'il ni ialah pembuat. Siapa yang pulang ni? Awak kena carilah kata nama di dalam ayat ini. Nama orang. Sama ada nama orang. Kalau macam ni nama orang lah Aisyah. Kita dah tahu dah ini ialah pembuat. Siapa pulang? Mestilah orang kan? Jadi nama yang ada kat sini Aisyah. Raja'at Aisyah. Okey, dia pulang ke mana? Kena tahu apa pula selepas tu. Maksudnya ada kata kerja. Lepas kata kerja kena ada pembuat. Lepas pembuat, apa yang dibuat? Ada 3 benda. Ustazah ulang. Yang pertama, kata kerja. Yang kedua, mesti ada pembuat. Siapa yang melakukan perbuatan itu? Yang ketiga, apa yang dibuat? Okey, jadi kalau kat sini, kata kerja pulang. Siapa? Aisyah. Pulang ke mana? Ke rumah. Ilal baiti, ke rumah. Okey, itu adalah salah satu teknik macam mana awak nak menyusun perkataan kepada jumlatul fi'liyah, kepada ayat kerjaan. Yang penting mesti kata kerja di hadapan ayat. Okey, yang kedua kita tengok pula. Kataba Aliyun ar-risalata ila ummihi. Okey, ni jawapannya. Tengok. Kotak pun ada 3. Ada 3 Ustazah bagi dekat awak. Ada 3 kategori. Yang pertama mesti kata kerja. Kataba ialah menulis. Menulis. Yang kedua, mesti pembuat. Kotak warna merah ni. Siapa? Ali. Kita dah tahu dah nama orang. Kalau nama orang dah confirm dia kena duduk. Perkataan tu duduk yang kedua selepas kata kerja.
Ya, jadi yang penting untuk awak menyusun, awak kena tengok dulu, cari, kenal pasti mana kata kerja. Tapi Ustazah, saya tak tahulah maksud. Macam mana kalau saya nak jawab kalau saya tak tahu maksud? Jangan risau, awak kena tahulah teknik dia macam mana. Okey, jadi teknik Ustazah ajar tadi tengok satu persatu. Ali. Okey, awak dah tahu dah, Ali tu nama orang, tak mungkin dia duduk di depan. Ila. Ila ni kata sendi. Kata sendi tak boleh duduk di hadapan. Katabah. Alah, katabah ni apa? Tak tahulah. Okey, Arisalah. Arisalah ni ada alif lam. Nampak alif lam? Alif lam ni kata nama. Kalau kata nama, confirm dia bukan kata kerja. Dan ummihi. Ummihi dah tahu dah. Ummi ni, ummi, ibu. Ibu pun bukan kata kerja. Jadi apa je yang tinggal? Katabah. Walaupun kita tak tahu maksud, tapi kalau awak cuba perhatikan satu persatu perkataan tu, dan awak kena pasti mana kata kerja, mana fi'lun dia. Okey, jadi jawapan dia katabah Ali ar-risalata ila ummihi. Maksudnya menulis Ali ar-risalah. Risalah ni ialah surat ila ummihi kepada ibunya. Okey, cuba awak bayangkan Ustazah baca kotak hitam dengan merah saja. Kotak biru ni tak ada. Ayat tu macam tergantung tak? Ali menulis. Kotak biru ni tak ada ayat tu. Dia macam tergantung. Jadi perlu ada kotak yang biru ni ialah apa yang dibuat. Dia menulis apa. Barulah ayat tu menjadi ayat yang lengkap. Awak kena tahu tu Okey, yang ketiga. Kita tengok jawapan. Najaha, berjaya. At-tullabu fil imtihani. Ni jawapan dia. Okey, yang pertama najaha. Najaha, berjaya. Berjaya tu pun kata kerja lah. At-tullabu. Okey, at-tullabu ni Ustazah ni bukan nama. Tetapi walaupun dia bukan nama orang, teknik yang awak kena tahu adalah kalau awak nampak ada alif lam ni. Okey, alif lam ni awak dah tahu dah, alif lam ni mesti kata nama. Jadi dialah pembuatnya, dialah fa'il. Berjaya at-tullabu maksudnya pelajar-pelajar. Okey. Siapa yang berjaya? Pelajar-pelajar. Kena banyak tanya supaya ayat tu kita rasa lengkap ke tak lengkap. Okey, berjaya apa? Fil imtihani, di dalam peperiksaan. Okey, jadi ini adalah jawapan-jawapan bagi setiap soalan nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. Okey, kemudian kita tengok yang keempat. Tala'at Husna. Okey, Husna ni kita dah confirm dah tahu dia sebagai fa'il, pembuat. Sebab nama orang kan, kita dah tahu dah jelas nama orang tu, awak tahu. Okey, baru sambung. Ad-darsa fil baiti. Tala'at, mengulang kaji. Husna, mata pelajaran di rumah. Cuba bayangkan kotak biru ni tak ada. Macam tergantung kan, mengulang kaji Husna. Ulang kaji apa? Ayat tu macam tak lengkap. Jadi perlunya ada ayat yang ketiga di sini. Awak kena pilih lah. Ad-darsa fil baiti. Okey. Dan akhir sekali, ta'malu al-amilatu fil masna'i. Okey, yang kelima ni maksudnya bekerja. Al-amilatu pekerja-pekerja. Okey, walaupun kat sini dia bukan nama orang, tapi ada kita nampak ada alif lam kat sini. Ada alif lam dan dia ada tanda apa? Tanda baris depan. Itu kita tahu dah. Ciri-ciri bagi kata nama. Jadi dia sebagai fa'il. Bekerja, pekerja-pekerja fil masna'i, di kilang. Okey, kalau Ustazah kata, awak tanya kan, Ustazah kata kalau nak tahu dekat tempat nombor 2 ni kalau bukan nama, kita kena tengok ada alif lam. Tapi kat sini pun ada alif lam juga, betul? Tetapi kenapa dia tak duduk dekat sini? Ni kalau dari konsep awak tak tahu maksud lah Ni kalau awak tak tahu maksud, ni macam awak cuba-cuba nak try letak susun. Okey, tanpa tahu maksud. Okey, awak kena tengok. Ya, kat sini ada alif lam, tetapi tengok baris dia. Baris dia di bawah. Jadi itu bukan sebagai fa'il, dia bukan pembuat. Awak kena tahu kalau fa'il, pembuat, kotak nombor 2 ni, kalau dia bukan nama orang, awak kena tengok sama ada dia alif lam, dan selepas tu mesti hujung tu dia bertanda baris depan macam ni. Baris depan. Okey, faham Okey, jadi untuk hari ini itu sahaja Ustazah membuat perbincangan tentang bagaimana kita nak menyusun perkataan menjadi satu ayat. Ini jumlatul fi'liyah. Kalau jumlatul ismiyah, ayat namaan, ayat tu mesti bermula dengan kata nama. Mesti bermula dengan mubtada'. Okey. Jadi awak cuba buat latihan ni. Siapa yang belum buat, tolong buat. Dan siapa yang dah buat tetapi salah, awak boleh perbaiki balik jawapan awak, padam. Kemudian
sepanjang Ustazah terangkan tadi, Ustazah ada sebutkan maksud kan bagi setiap perkataan. Awak boleh tulis maksud perkataan di setiap ayat tu. Jadi Ustazah rasa itu sahaja penerangan Ustazah pada hari ini. Syukran jazilan, ila liqa.